يسر لنا أمورنا اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, segala rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita dan juga segala nikmat kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat itu dapat kita gunakan untuk kembali melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ha. Bagi salam. Bagi salam, ya. Bagi salam dan dua. Ditambah ta'ala. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tasawwab, Allahumma salli wa sallim minni. Pagi ni bukan setakat berubah apa nama tempat kuliah saja, jadi berubah juga ada orang kata apa kaedah. Nah, mula-mula soal jawab terus nak kata apa. Nah, baik, insya-Allah. Jadi bila Pak Agah tanyalah berkenaan dengan salam. Jadi kita katakan salam ni dalam sembahyang lah, lepas sembahyang tu lah. Jadi salam lepas sembahyang tu ada di antara kita ni. Oh, bagi salam bukan dalam sembahyang ni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kan? Jadi di sini ada dua benda lah saya nak cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam bab sembahyang dulu kita cerita lah. Asasnya kita sebutkan bahawasanya bagi salam dia disebutkan dalam Quran. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Iaitu apabila seorang itu memberi penghormatan. Penghormatan bagi kita sebagai orang Islam iaitu dengan kita menyebutkan assalamualaikum. Itu asas dia. Jadi apa yang menjadi satu penghormatan bagi seorang muslim kepada muslim yang lain ialah dengan salam. Sebab tu kita berjumpa hari ini dan sebelum ni pun dan bila-bila masa pun sampai ke selepas ini pun adabnya ialah dengan kita memberi salam. Maksud kata assalam qabla kalam. Disebutkan sebagai rupa assalam qabla kalam. Salam itu mesti dimulakan qabla kalam, sebelum dimulakan cakap. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah tok guru tak apa setuju bila kata ada penceramah yang kadang-kadang mukaddimah dulu, lepas tu assalamualaikum, gitu. Dia tak apa nak kena. Kan? Jadi sebaiknya sebelum cakap tu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salam ini itu asas dia. Maka salam yang ingin kita sebutkan sikit ni dua perkara. Yang pertama yang dikatakan dalam sembahyang. Bila salam yang dalam sembahyang ini, maka lagu mana yang eloknya untuk kita bagi salam dalam sembahyang? Maka bagi salam dalam sembahyang, kalau dari segi perbuatan, ini sikit nak sebut, maka afdalnya untuk kita sebut ataupun kita buat bagi salam dalam sembahyang mengikut perbuatan yang lebih baik dan lebih kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita katakan sebagaimana Nabi sabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat akan aku melakukan solat. Bagaimana kita nak tengok Nabi buat solat? Kita tak tengok Nabi, maka kita ambil daripada para ulama. Maka para ulama mengatakan bahawasanya untuk kita bagi salam, adab dan cara dan kaifiat dia ialah dengan macam mana? Rujuk kepada tutup guru, rujuk kepada alim ulama. Kebanyakan daripada kita ada ramai juga yang buat silap. Bukan buat silap sampai batal sembahyang dah, tapi tak kena dengan cara apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau kita tengok kadang-kadang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia kali. Ada yang salam baru nak mula kali dah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Lagi dahsyat lagi, kena angguk dulu sebelum bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Lagu mana kita dah buat dah ni? Baik.
Yang pertama dari segi perbuatan. Maka afdalnya dari segi perbuatan itu ialah Assalamualaikum, menghadap ke arah yang dikatakan, masih lagi menghadap ke arah depan ataupun masih lagi yang kita katakan tengok di kawasan bawah tempat sujud kita. Nak kalih tang mana? Tang warahmatullah. Jadi itu yang diambil daripada, kami belajar daripada guru kami lah. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalih tang warahmatullah. Baik. Kemudian tidak disunatkan dalam bagi salam ketika mendalam sembahyang ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disunatkan. Jadi cukup memadai dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bahkan diniatkan, diajak dalam sebagian kitab, diajakkan ketika mana kita menyampaikan yang dikatakan salam tersebut dengan kita meniatkan kesejahteraan dan juga selamat kepada semua orang sebelah kanan kita dan semua orang sebelah kiri kita, daripada jin wal manusia, daripada manusia dan juga golongan jin, kita niatkan untuk kesejahteraan. Sebab itu istimewanya orang Islam, permulaan kita itu bertemu dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu makna dia kita doakan kesejahteraan. Kita bukan serupa kita sebahagian daripada orang. Contoh macam kita orang Melayu kita pun, kita jumpa orang, Assalamualaikum, itu bagus. Kalau dulunya selamat pagi. Apa makna selamat pagi? Yang kita cuma ucapnya selamat pada pagi itu saja. Tengah hari tak tu selamat ni. Betul tak? Kita hanya ucap selamat pagi. Selamat pagi. Kita katakan selamat pagi pun doa juga. Baik. Kalau selamat pagi doa, adakah kesejahteraan itu hanya kita inginkan pada waktu pagi? Saya tengah hari gimana? Dan ucap lain pula. Sehari petang ucap lain pula, malam ucap lain pula. Tapi tak dengan kita, tahiyat kita, penghormatan kita dalam Islam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu dan rahmat Allah ke atas kamu. Bila? Mulai saat ni sampai bila-bila. Sebab itu pentingnya salam kita ini. Sebab tu jangan kita buat lebih kurang dengan salam. Salam kadang-kadang kita, kadang orang setengah bagi salam pun minta maaf cakap, kadang bagi salam pun tak sempurna. Assalamualaikum. Assalamualaikum makna apa? Assalamualaikum bang, babak. Assalamualaikum bang, babak. Assalamualaikum. Mai kau benar Assalamualaikum. Sebab itu sempurnakan kalimah, sempurnakan perkataan salam. Bahkan Assalamualaikum pun ada peringkat dia dan pahalanya berbeza. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat bahawasanya Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabat. Mai satu orang sahabat, mai masuk seorang sahabat, dia bagi salam kepada Nabi dan para sahabat yang lain. Assalamualaikum. Nabi kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 markah. Nabi sebut 10. Mai orang yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, 20 markah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sebut 20 markah. Masuk orang yang tiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 markah. Pasal apa Nabi sebut sebagai itu rupa? Setiap penambahan dalam kalimah lafaz yang dikatakan salam itu bukan penambahan kalimah saja, bahkan penambahan pahala. Sebab itu afdalnya dalam kita bagi salam, cuba bagi habis. Saya selalu kalau duduk telefon Syekh apa nama Faisal, Tuan Syekh Ahmad Faisal ni kadang-kadang telefon dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi hentak ambil habis nak jawab nak boleh apa. Dia kata entah kalau telefon dan nak bagi salam, semua bagi salam habis. Bagi orang pahala orang nak ni, orang tu entah ambil habis semua. Kita nak buat macam apa nama tu Syekh, bukan arti, kita bukan ambil juga. Apa benar arti? Apa benar belajar dah kita mengaji, kita beramai. Duk belawak gitu lah. Jadi jumpa orang jangan kedekut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Maka dalam semayangnya Assalamualaikum warahmatullahi saja itu disunatkan. Bukannya dengan sambung wabarakatuh. Itu tidak disunatkan. Okey. Dalam luar pula. Luar pula kita mengucapkan macam saya sebut tadi. Paling afdalnya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling afdalnya. Tak perlu sambung selepas itu lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah alaina ajma'ina insya-Allah ta'ala. Tu dia bagi salam mungkin nak baca karangan ni. Tu bagi salam ala kadar. Yang paling panjang yang pernah disebut oleh Nabi secara riwayatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.
Kita jawab, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Taala sebut jawab salam tu bi ahsana minha, yang lebih baik daripada itu. Contoh, orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Orang bagi Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik. Bi ahsana minha aw rudduha, ataupun balas sama lebih kurang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling afdal jawab lebih. Bagaimana pula salam dengan telefon? Kadang-kadang salam dengan telefon ni pun kita ni salam, SALAM, SLM. Dulu sebelum ni akum. AKUM. Kan? Lagu mana dengan salam-salam yang sebegitu rupa? Takkan dapat pahala. Takkan dapat pahala selawat siapa salam-salam yang ringkas sebegitu rupa. Tapi kita katakan dalam bab, orang kata apa, dalam bab telefon dan sebagainya ni memang dibenarkan untuk bagi salam secara ringkas macam tu. Cumanya kita katakan bahkan tidak menjadi wajib pun kalau diberikan Assalamualaikum tu dia tak menjadi wajib untuk kita jawab pun. Tapi sama juga macam kita katakan dengar azan dalam radio, dengar azan dalam handset, dengar azan dalam ni. Kadang-kadang kita punya apps kita dalam ni kan, dalam telefon. Kadang-kadang masuk waktu kan, dia azan awal dah Datuk Bilal azan. Nak jawab tak? Tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Dia bukan sama hukumnya dengan seperti mana yang live doa, live azan, live bagi salam. Tak beza. Sebab tu ada orang tanya kadang-kadang nak tengok forum perdana. Kan? Tengok forum perdana Khamis malam Jumaat ke, tak pun dengar dalam radio ke, orang tok guru ustaz duk bagi salam dalam radio. Wajib jawab ke tak? Hukum dia tak wajib jawab semua ni. Tapi dah kita mengaji, kita reti, jawab bila azan dalam radio, apa salahnya kita jawab? Bukan berdosa. Tapi tak ada lah sampai tuntutan tu mesti kena jawab dah. Maka dalam kita duduk luar ni kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi isu juga di sini bila ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Jadi Pak Ngah tanya tadi tu ta'ala tu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kita pergi tambah ta'ala tu. Contoh macam ni lah. Minta maaf Pak Ngah. Contoh saja. Baik. Pak Ngah nama sebenar apa dia? Pak Ngah nama sebenar apa dia? Muhammad Zakir. Okey. Agak-agaklah Pak Ngah, kalau macam saya ni lebih muda ni, ataupun abang kita ni, ataupun kawan-kawan yang lain yang lebih muda banyak daripada Pak Ngah, lebih muda sungguh, kita katakan mungkin tahap anak, mungkin tahap cucu, jumpa Pak Ngah bagi salam elok dah, tapi panggil tu tak kena. Contoh, Assalamualaikum, macam mana sikit? Okey. Pak Ngah nak kata apa? Ni budak ni baru umur 18, mai duk pergi tanya, pakcik tak panggil pakcik, tak panggil Pak Ngah, tak panggil apa? Tahu nama kita betul? Macam mana sikit? Okey, kan ni lah nampak sihat sikit lah. Kita hak dengar ni agak-agak kita nak rasa apa? Budak ni baru 18 umur, tu imam pun tak panggil aku Zakir, tu imam pun panggil aku Pak Ngah. Ustaz mengajar pun panggil aku Pak Ngah. Tak tahu dia ni umur baru belah tahun main panggil aku Kat. Babak Kat kita, orang kita ni jenis panggil muda. Kan? Muhammad panggil matnya. Zakat, Syakat panggil Kat dia. Tu dia. Dia nak Kat, okey. Dia buat lagu tu sambil duk geleng kepala lagu tu. Pak Ngah pasal kalau kata kuat aku tertomeh budak tu. Kan? Hang ni sepopok hang ni sampai tak reti pun langsung ni hormat apa? Nampak tak? Penggunaan itu sama macam ta'ala tadi tu. Sama macam ta'ala tadi tu. Ta'ala itu ditambah oleh para ulama kenapa? Sebagai penghormatan kepada sesuatu yang lebih. Macam kita kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita sebut Muhammad saja? Tak ada masalah. Disebutkan dalam hadis, bahkan Nabi ajak kita selawat dengan Allahumma salli ala Muhammad. Dimulakan dengan Muhammad, disebutkan sebagai Muhammad. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajak kami macam mana kami nak selawat? Turun ayat selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya allazina amanu sallu alaihi, selawat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ajak kami macam mana kami nak selawat? Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disebutkan Muhammad saja. Nabi ajak kita selawat atas Nabi dengan Allahumma salli ala Muhammad saja. Tapi pasal apa kita pergi tambah Sayyidina?
Pasal penghormatan, menghormati. Sayyidina maksud dia tuan kami, raja. Tuan-tuan boleh panggil raja, tak pun tuan-tuan punya TYT, boleh panggil aku tu. Boleh panggil nama dia saja. Saya di belah sana boleh panggil sultan aku tu, panggil nama aku tu ya. Macam mana Soleh? Boleh aku tu? Tunggu dulu. Wazab-wazab minggu depan pakai tak ada nama lah bagi rakyat negeri Kedah. Pasal apa? Lah. Bahkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, takkan kita nak panggil Muhammad saja? Kita bukan serupa Arab Badawi yang jumpa Nabi SAW, Arab Badawi yang tak ada ilmu, yang tak ada adab, yang tak ada ni, jumpa ya Muhammad, sebut wahai Muhammad, disebutkan Muhammad terus. Kita ada. Kita umat Nabi Muhammad yang reti. Sebab tu pak kita, walaupun saya Muhammad Rashdan bin Abdul Rahman, saya tak boleh balik rumah dia pergi panggil iman aku tu ya. Macam mana man? Okey. Nak kita baru ni tak apa sihat. Tu dia. Tak boleh. Abah, ayah, walid, abi. Panggilan. Bahkan disebutkan dalam Quran ya abati. Para Nabi menggunakan perkataan ya abati, panggilan ayah yang sangat manja. Ya abati, walaupun ayahnya seorang yang tidak beriman. Yakni maksudnya apa nama ayah itu bukan ayah yang sebenar, ayah yang dikatakan ayah pak saudara. Pun dihormati sebegitu rupa. Baik. Azan adakah tak tambah Sayyidina Muhammad? Ada ulama yang menyebutkan boleh tambah. Saya dulu masa saya di Mesir, saya ada baca satu kitab Syekh Abdullah Siddiq Umari menyebutkan bahawasanya disunatkan untuk sambung ataupun ditambah kalimah Sayyidina itu pada mana-mana tempat, termasuk pada azan, termasuk kepada tahiyat, termasuk pada semua benda. Sebut saya Nabi Muhammad, perlu untuk sebut Sayyidina. Itu pendapat daripada Syekh Abdullah Siddiq Umari. Syekh Abdullah Siddiq Umari menyebutkan bahawasanya sunat untuk kita sambung hatta dalam azan. Jadi kita pun, saya pun beli buku tu, baca, kita tanya untuk guru yang lain, kita boleh, memang tak ada masalah, boleh sambung. Cumanya ni nak jadi cerita. Bila saya dengan tok guru saya, ni pengarang kitab kita, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu' Al-Banjari hafizahullah ta'ala, masa tu beliau ke Mesir setiap tahun duduk sana sebulan. Jadi masa tu lah saya ambil kesempatan untuk khidmat kepada beliau. Saya duduk di sana, beliau datang ke Mesir, saya jadi khidmat kepada beliau, saya jadi driver dia, saya duk bawa kereta dia pergi mana pun saya duk bawa. Jadi setelah mana kita baca kitab tu, kita cuba beramal. Jadi ada satu ketika tu kami sampai di rumah, jadi tak sempat keluar semayang di masjid, maka terus nak buat semayang di rumah lah, semayang berjemaah. Bila nak semayang jemaah, sunatnya untuk kita melaungkan azan. Maka sunat untuk kita laung azan ni, tak kira kita semayang seorang, tak kira kita semayang dua orang, tak kira kita semayang banyak orang pun. Maka setiap kali nak semayang, sunat untuk kita azan. Bukan surau masjid saja, hatta di rumah. Maka bila dah macam tu, saya pun bangun. Macam mana Syekh? Nak terus ke? Tak apa, azan. Lepas tu kita semayang sunat, kita semayang. Saya pun azan dalam rumah tu. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, matang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita duduk baca kitab, jumpa boleh untuk selawat, untuk sebut Sayyidina. Maka saya pun azan, Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Habis, sampai ta'ala ilallah, habis selawat, qomat, semayang. Habis semayang, Syainuddin panggil, Rushdan, ana tahu entah baca kitab, ana tahu entah belajar, ana tahu entah ni. Tapi Rushdan dia kata, tidak sesuai entah lakukan di sini sekira mana entah balik ke Malaysia. Dia kata macam tu. Tidak sesuai entah lakukan sebegini rupa ketika mana entah balik ke Malaysia. Jadi saya tanya, Syekh, kalau macam tu boleh saya tahu apa pandangan berkenaan dengan sebut Sayyidina dalam azan? Dia masa tu kerana terlalu singkat, saya masih simpan lagi. Masa tu ada makan, jadi saya ambil yang dikatakan tisu putih tu, sebabkan tak sempat nak pergi ambil buku nak tulis, saya ambil tisu tu dulu, ambil pen tulis dalil ataupun kita katakan pendapat berkenaan dengan hal ni. Maka Syainuddin menjawab kata, yang pertama, jangan kita tambah Sayyidina pada kalimah azan, disebabkan kerana turun ayat ataupun dalil daripada hadis Nabi SAW secara jelas menyebutkan bahawasanya tak ada kalimah Sayyidina tu. Jangan tambah. Ada 2-3
Dan di antaranya yang agak-agak besar, beliau menyebutkan bahawasanya jangan ditambah kalimah Sayyidina pada azan tersebut, kerana benda itu akan menjadi satu perbahasan ataupun menjadi satu fitnah kepada masyarakat apabila hang balik ke sana nanti. Hebat mana Tok Guru pun, biasa tak kita dengar Tok Guru dulu kita mengajak tambah Sayyidina dalam azan? Tak ada. Tak tahulah setakat saya dengar ni tak ada Tok Guru lama-lama, Tok Guru tua-tua dulu duk pergi mengajak anak-anak murid dia pergi tambah Sayyidina, tak ada. Pasal apa? Tok Guru tu nampak lebih besar. Bukan azan saja yang kita nak duk fikir ni. No. Hak duk kelui azan, hak tak mai sampai hari ni tu, hak tu lagi kena fikir tu. Hak tu lagi kena fikir. Sat lagi duk pergi tambah Sayyidina, duk pergi bahas Sayyidina tu saja sampai 4 minggu lah, kelihat nak semayang pun tak mai, yang mai pun tak mai, hak lain tak puas hati pekat tak mau mai, jadi serabut lagi terus duk buat timbul salah. Kita fikir tu hak nak mai semayang tu. Hak tak mai semayang tu lagu sepatut sebenarnya kita fikir hal depa. Maka mula daripada situlah, maka para ulama mengatakan bahawasanya kita ni dalam bab-bab yang tersebut boleh tak tambah kalimah Sayyidina Muhammad pada azan? Boleh, tetapi tengok pada tempat. Dan kebanyakannya dalam tempat kita, masyarakat kita, jangan ditimbulkan satu benda yang tidak ada kefahaman kepada masyarakat. Dia berbeza kepada kalimah kita yang selawat biasa. Macam selawat biasa kita kena ajak, sebagaimana kita ajak anak-anak kita untuk salam cium tangan orang yang lebih besar. Sebagai itulah kita bagi depa kenal kepada Nabi, menghormati Nabi kita. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat apa tuan-tuan? Jawab macam mana? Anak-anak kan dulu guru sekolah kita lagu tu. Maka bila kita selawat sebut Nabi Muhammad, kena sebut apa anak-anak sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita diajak sampai itu. Lain kali kita masuk satu peringkat diajak pula bila menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menambahkan akan kalimah tersebut dengan Sayyidina atas benda kita katakan hormat. Sebab tu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika mana menulis dalam kitab Muqaddimah Qimatul Zaman 'inda ulama, beliau menyebutkan sunat untuk tarahum wat taradi. Tarahum wat taradi ni macam mana? Sunat untuk kita menyebutkan tarahum, yakni rahimahullahu ta'ala, ataupun taraddi, ataupun kita menyebutkan radhiyallahu anhu kepada sahabat. Contoh, sebagaimana kita menyebutkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kepada para ulama dan para sahabat juga sunat untuk kita sebut hal seperti itu untuk penghormatan, takrim, iaitu kita menyebutkan para sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Sama juga dengan tok guru kita, yang mana telah meninggal dunia, kita menyebutkan seperti mana telah disebut Tuan Guru Haji Saleh Syekh rahimallahu taala, moga-moga Allah merahmati dia. Yang mana masih hidup, kita menggunakan dengan doa hafizahullahu taala. Sebagaimana kata pengarang guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, hafizahullahu taala. Kita mendoakan seperti itu. Untuk apa? Takrim, kita menghormati. Maka dalam bab yang kita katakan salam, maka perlu untuk kita bagi salam secara penghormatan. Maka dengan kita menambahkan di situ ta'ala di situ, Pak Ngah dan semua hadirin sekalian, itu sebagai satu penghormatan, kemuliaan, untuk meletakkan sesuatu itu di tinggi. Sebab ta'ala ni yang maha mulia, yang maha tinggi bagi segala kesempurnaan. Jadi kita sebut Allah Ta'ala, itu lebih sempurna. Allah Jalla Jalaluh, itu tanda penghormatan kita. Kita boleh panggil Allah Ta'ala saja. Bahkan kita ni kadang-kadang, bahasa ni penting tuan-tuan. Bahasa ni penting. Kadang-kadang bahasa ini akan mengajak satu-satu kaum ataupun satu-satu umat itu menjadi satu orang yang lebih baik dengan adab dia. Bermula dengan bahasa. Sebab itu kadang-kadang bahasa ni pelik. Kadang-kadang bahasa ni heran kita. Sebab apa? Bahasa ini menunjukkan satu orang itu dekat dengan seseorang. Contoh, pada asalnya perkataan itu mungkin tidak cantik, tetapi menggunakan kepada satu tempat yang sesuai, dia menjadikan satu perkataan itu walaupun nampak tak cantik pada tempat lain, dia jadi cantik pada tempat yang lain dua. Contoh kita katakan, macam kita kata lah ni, sekarang kita bercakap. Macam kita bercakap. Saya cakap dengan Faizul. Saya kawan dengan Faizul. Saya kata saya pun tak apa, saya kata aku pun tak apa. Pasal apa? Kena dengan tempat. Contoh, bila kita dah sama umur lebih kurang, sebaya, kita kata kawan rapat, walaupun tua sikit ke tua banyak ke, tapi kerana kawan itu menyebabkan kalimah aku itu menjadi satu panggilan yang biasa, bahkan nampak erat dan nampak pelik pula duk pergi kata saya. Nah, kawan daripada sekolah rendah, kawan daripada sekolah rendah, tetapi jumpa satu hari,
Masya Allah, Pak Habak awak tu dia. Kan, Pak Habak awak, saya sangat bersyukur boleh bertemu awak hari ni. Kawan akan pergi kata, hang ni berasa-berasa tak apa hari ni, tak sampai 3 Jumaat, berasa Jumaat depan pun pergi dah hang ni. Nampak jadi pelik bila sebut saya. Tetapi bila kita guna perkataan saya itu pada tempatnya yang agak sesuai. Contoh saya cakap dengan Pak Ngah, saya tak boleh kata aku, saya kena cakap Pak Ngah, saya ada masalah sikit Pak Ngah, saya nak cerita kat Pak Ngah. Jadi perkataan itu nampak, saya tu tang tu tak kena, saya tu tang ni kena. Jadi nampak cantik, saya pergi cakap aku dengan Pak Ngah, jadi tak kena. Pasal level umur yang berbeza. Tapi tuan-tuan cuba perhati tengok. Tara kita dengan manusia, kita menggunakan perkataan sebegitu rupa nampak perbezaannya. Tetapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala cuba fikir tengok, cuba tengok lagu mana doa kita dengan Allah Taala. Kita guna perkataan apa? Bila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita guna perkataan apa? Saya. Ke aku? Pasal apa kita guna aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu bahasa. Jarang kita minta dengar orang Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah. Saya merasakan saya penuh dosa ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Saya duk rasa payahlah hidup tadi ya Allah. Saya pelik. Bahkan kita, ya Allah, aku hamba-Mu yang maha hina ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa ya Allah. Pasal apa dengan kalimah aku? Itu bahasa. Kesesuaian bahasa itu penting dalam kataan. Bahkan perbahasan bahasa ini tuan-tuan melibatkan kepada satu adab masyarakat itu dengan bahasa. Sebab itu kata ulama, lisanul Arab itu dikarang kerana pengarang tersebut ingin mengajak umat dia masa itu, kaum dia ketika itu akan peradaban bahasa agar dia menjadi adab ataupun dia menjadi kaum itu menjadi satu kaum yang beradab dengan perubahan kepada bahasa. Sebab itu bahasa itu penting. Maka bila kita meletakkan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, maha sempurna daripada segala kesempurnaan, maka itu ialah satu kalimah, satu perkataan, satu gaya yang sesuai pada bab tersebut. Macam kita panggil pakcik, kita panggil Pak Ngah, kita panggil Pak Long, kita, itu sebagai penghormatan. Maka adakah salah untuk kita menambahkan yang dikatakan kalimah Allah Ta'ala pada kalimah azan? Tidak salah. Bahkan itu bersesuaian. Itu bersesuaian. Jadi nak tambah tak apa, tak tambah tak apa. Sama macam Sayyidina, kita nak tambah Sayyidina pun tak apa, tak tambah Sayyidina pun tak apa. Tuan-tuan yang duk pegang kata Sayyidina boleh, tuan-tuan duk pergi marah orang tak sebut Sayyidina. Ni yang masalah kita lah ni, bila kita merasa kita betul, orang lain salah, itu yang masalah. Pada benda-benda masalah perbahasan sebegini rupa, jangan terlalu syadid sangat. No, Allahumma salli ala Muhammad. Tak sebut Sayyidina. Tak sebut Sayyidina. Dia ni sini semua geng-geng negeri hujung ni. Kan dia kata lagu tu tak boleh ya. Itu tak boleh. Dan depa pun mana-mana orang pun yang tak setuju dengan kalimah Sayyidina, jangan dok pi kata kat kita. Apa ni sebut Sayyidina ni? Nabi tak ajak pun Sayyidina, dia buat Sayyidina apa? Buat benda hak Nabi tak buat, jenis-jenis lagu ni banyak orang sesat pula dah. Tak boleh. Jangan ifrat wala tafrit. Jangan terlalu berlembut sangat sampai apa pun tak buat, jangan terlalu berkerah sangat sampai semua orang salah. Tak boleh. Wala ifrat wala tafrit. La ifrat wala tafrit. Tak boleh. Dia mutawassit, pertengahan. Kemudian sini ada sikit soalan daripada Allah SWT, ustaz kita. Bukan, sahabat kita. Dia tanya dalam bab baca Quran, mengajak masuk waktu isyak di surau atau masjid, dah azan. Jadi apakah patut diazankan lagi? Ya. Contoh, kita di sini, kita surau. Kita duduk tengah kuliah, masjid sebelah azan. Allah habis dah. Kita pun tu nah, jadi kita dalam sambung dalam 2 3 4 minit 5 minit mah. Okey, wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah terima kasih banyak tuan-tuan. Boleh insya-Allah kita terus sembahyang. Okey. Afdalnya lagu mana? Azan dulu. Azan dulu. Afdalnya. Macam tuan-tuan dah buat kuliah maghrib juga kan? Lepas habis kuliah maghrib masuk isyak dah, walaupun lajak dah, sunat azan dulu. Pasal apa? Nabi ajak kita, sunat azan itu di mana saja tempat yang akan didirikan sembahyang. Sebab tu hatta dalam rumah. Cuma kita dalam rumah ni tuan-tuan, kita ni buat azan dalam rumah kih apa? Kih hantu raya kacau ya. Kih lansiang tu main singgah ya.
Kan? Ustaz mai pun ni rumah ni rupa lama tak azan. Oi tak pernah azan. Oi kalau gitu kita kena azan. Cai, azan takkan kena hantu setan ya. Sebab tu kita kena pandai hukum. Azan ni bukan setakat hantu setan. Azan ni kita kena setiap kali tamu nak sembahyang sunat untuk diazankan. Itu dah sunat untuk qamat. Kecuali berbeza hukum dia pada hal perempuan. Katakanlah dalam satu kampung ataupun dalam satu rumah tu semua orang perempuan belakang. Adakah mereka contoh surau ni katakanlah contoh jangan marah tuan. Katakanlah tuan-tuan ni ada kihpa atau katakanlah rombongan geng-geng lelaki ni pergi buat rombongan di mana naik dua apa nama kapal terbang ke, naik dua apa nama bah ke, pi musibah tamu-tamu meninggal habis pun orang. Hak orang jantan dalam taman ni dalam kawasan mati belakang. Contoh, tinggal orang perempuan. Oh. Ha? Ya. Taman belakang. Saya juga mati tuan. Ustaz oi, anak kecil lagi. Tu alasan kita. Awak yang takut mati. Anak kecil Ustaz kurang-kurang beridan tengok masuk sekolah rendah lah. Anak masuk sekolah rendah. Jom kita pekat mati belakang. Oh tak boleh lagi Ustaz. Kalau Ustaz nak mati, Ustaz mati seorang dululah. No? Pasal anak baru sekolah rendah, kalau boleh cadang-cadang nak tengok jugalah dia ambil naik pentas ambil UPSR tu. Naik sekolah menengah serupa tu juga. Kurang-kurang beda-beda boleh tengok naik ke orang kata apa universiti pun alhamdulillah seronok. Dah tak boleh ramai pun seorang pun jadilah. Naik universiti pula. Tak boleh Ustaz. Dia mengaji tinggi-tinggi, kita duk sorang dia kecil mau kurang-kurang boleh makan lah juga duit dia sehari dua lepas dia kerja. Boleh kerja. Ustaz, takkan kot. Dan lagi kawan kita nak tengok juga naik pelamin kita, anak kita. Habis tu meninggal. Tak boleh lagi jauh. Nak kena tengok cucu. Orang lain mau ada cucu, takkan kita tak boleh. Sebab tu mati ni Allah Ta'ala tak abang. Terus Allah Ta'ala abang dan Allah Ta'ala kena minta izin. Serupa para Nabi nak meninggal. Para Nabi sebelum mereka mati kena turun malaikat maut Israel turun tanya dulu. Macam mana Nabi? Nak mati hari ni boleh tak? Allah Ta'ala hantar suruh tarik dah nyawa. Boleh tak mati hari ni? Itu hanya jadi pada para Nabi dan para Rasul. Tidak pada kita. Jadi pada kita. Taubat lahum. Semua ni pakat meninggal umur 400-500 pun tak tentu lagi. Ni sampai menungkap mai surau wakas di Aisyah ni. Seret ni. Seret mai. Macam mana belum ni sampai tahun ni nak kena sembahyang mati boleh kot. Jangan lagi. Tak tahu kita. Sebab tu mati ni tak abang tuan. Ya, mati ni tak abang. Tuan-tuan mati Allah sekalian jadi. Nah, iya. Pakai hari soal jawab dah ni. Kitab kita tak baca. Ya, sikit lagi. Kita keluar dari rumah. Azan 3-4 masjid. Baik. Nak jawab mana? Nak jawab mana? Jawab yang paling jelas. Jawab yang paling jelas. Maksudnya jawab yang paling jelas ni macam mana? Maksudnya kita keluar sana azan, sini azan, sini azan. Sini yang azan paling dekat yang kita dengar. Bahasa orang kampung ni hak berbutir. Kita dengar sebiji-sebiji. Sana apa azan tapi dengar salah gitu tu. Hak ni hayya 'alas salah. Dengar sebiji. Jawab mana? Jawab ni. Dan perlu tak habis ni jawab pula tu? Tak perlu dah. Tak perlu dah. Sama juga dengan kita sebut orang bahas berkenaan dengan sebut dalam bab kuliah ni kita sebut Sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan nak kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Sat lagi sebut lagi Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam tu sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali nak kena jawab? Afdalnya semua. Tapi disebutkan para ulama paling kurang 3 kali ataupun sekali dalam satu-satu majlis. Ya. Tapi kita takkan ambil sekali 2 kali. Ambil banyak. Sebut biar pergi ustaz hang nak sebut berapa kali pun 10 kali pun kami tetap sallallahu alaihi wasallam. Maka afdalnya dalam kitab bab jawab yang dikatakan dalam bab azan, maka kita jawab yang mana paling dekat. Hatta macam kita sebutkan, kalaulah dalam keadaan kita tak boleh jawab, contoh dalam bilik air ataupun kita tengah melakukan hal benda-benda lain ketika melakukan azan, tak boleh jawab azan, maka sunat untuk kita jawab azan selepasnya. Jadi keluar bilik air habis dah azan, lama dah kita pun kena hari tu sakit perut lama. Habis orang pun duk tahiyat dah, tahiyat pertama dah, kita keluar tu Allah bersyukur la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Sama macam biasa. Okey dah? Baik insya-Allah. Ada lagi? Mengah? Satu lagi, tu dia. Ni apa nama Faizul tolong buat satu kad tang ni apa nama kaunter pertanyaan. Cantik bangah. Dengan soalan tu sebenarnya dia tambah ilmu. Betul bangah. Depa ni semua perlu. Sebab tu tanya ni sikit bangah. Sebab tu tanya ni sebenarnya ada 2 orang jenis tanya. Ada 2 jenis tanya. 3 jenis tanya.
Yang pertama, tanya nak tahu. Hak ni bagus. Yang kedua, tanya dah tahu tapi nak beritahu orang lain. Ni paling bagus. Yang ketiga, tanya tapi nak tanya ustaz main mengajar. Hak ni kalau boleh halau keluar ni. Sebab tiga benda ni saya biasa jumpa tiga-tiga. Ni dalam duk mengajar ni saya biasa jumpa tiga-tiga. Ada orang tanya ni memang dia nak tahu. Pasal kita tak bisa tengok dia main nak mengaji. Bawa kilik kitab sekarang ni. Lepas habis pun duk tanya lagi. Dia ni memang jenis nak mengaji. Yang kedua, pakat tahu dah. Dia ni pun duk mengajar lah. Tapi macam kata, Pak Ngah tahu benda tu. Tapi saja nak tanya. Pasal apa? Duk tengok-tengok ni. Ada ni tak apa nak kerti bab ni. Tapi dia duk buat. Tanya apalah. Tanya untuk apa? Bukan untuk diri dia. Tanya untuk beritahu orang lain. Hak tu bagus. Yang ketiga, hak ni pun saya bisa jumpa dah. Tanya ni nak test. Hak ni letih. Kan? Mentang-mentang lah masa tu kita balik masjid muda. Kan? Ni ustaz saya mau tanya sikit lah. Kan? Ustaz duk tengok duk ceramah duk ni semua ni saya nak tanya sikit. Tanya tak ada ni apa? Tanya pasal apa tu? Tanya biasa soalan-soalan biasa ya ustaz. Saya nak tanya ustaz lah. Macam lah ni dulu ni kan kita tahu tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Betul. Jadi saya nak tanya, lah ni Nabi semua pekat mati wafat belaka. Malaikat Jibril duk buat apa? Duk tanya kita malaikat Jibril duk buat apa lah ni? La ilaha illallah kata. Pak Long ni duk tengok sarido kata atas bawah kata dia ni tanya. Mak puncak nak cari pasal belaka. Yang duk pergi tanya malaikat Jibril duk buat apa? Tanya malaikat Israel tengok. Pakcik tak mau tanya malaikat Israel. Dua lagi nak tanya agak tak apa. Sebelum saya jawab malaikat Jibril saya nak jawab malaikat Israel. Malaikat Israel dia buat apa ustaz? Lah duk tunggu nyawa nak ambil palung. Berakai orang tua tu sengak ayam tu ya. Ambil kasar ustaz dah padat dengan orang tanya. Tanya benda hak manfaat tu saya duk pergi tanya benda hak tak ada kena-mengena. Hak benda yang kita tahu ke tak tahu ke, boleh jawab ke tak boleh jawab ke, benda tu tak merubah apa hal kita. Tu saya duk tanya. Sebab tu bagus kadang-kadang tanya tu, sebab tu disebutkan as-soal miftahul ilm, iaitu soalan itu, bertanya itu ialah kunci kepada ilmu. Sambung sikit lagi Pak Ngah. Lepas tu kita sambung macam kitab sikit. Boleh Pak Ngah? Okey, ialah pada Pak Ngah. Soalan tak akhir. Tanya orang yang hak dia tu tu kali. Ya. Dia kata boleh. Oh. Jadi kita nak yang sahih kan. Ya. Ustaz Habib. Ya. Anak boleh jadi wali kepada mak. Anak boleh jadi wali dekat mak dia. Tak boleh. Tak boleh. Anak tak boleh lah. Tak boleh. Wallahu alam, anak dia tak boleh jadi wali kepada mak dia. Contohnya nikah boleh anak, cerai dengan suami ataupun suami tu meninggal, anak tu dah besar dah. Anak boleh jadi wali atas mak tak boleh. Pasal apa? Ya? Ya kita cerita tu kita atas ni lah. Tapi anak sendiri ni tak boleh jadi wali atas mak. Yang tu yang cerita hak tadi tu cerita atas nasab, atas kekeluargaan. Yang ni tak boleh pasal dia kata disebutkan bahawasanya anak tu macam mana nak jadi wali sebelum anak tu lahir tu pun mak nikah dah. Lagi satu pula dari segi kita katakan silsilah ataupun keturunan orang kata apa, ni pun dia lebih tinggi mak tu. Dia tak boleh. Kecuali kita katakan dalam beberapa bab, dalam beberapa keadaan, hari ni pun minta maaf lah. Hang tinggi lagu mana pun qadi pun tak semestinya apa yang hang cakap tu semua betul. Semalam saya ada jumpa satu kes bekas qadi juga. Duk pergi akad nikah tu pakai CJ Thailand tu. Akad nikah di sini pakai CJ Thailand. Dia kata lagu mana dia buat kerja lagu ni. Contohnya kalau kita kata wali hakim. Wali hakim dia hanya ada kuasa dia pada wilayah yang tempat dia duduk dan dapat kuasa saja. Saya wali raja. Saya ni wali raja di negeri Kedah saja.
saya boleh akad nikah di negeri Kedah saja. Saya tak boleh duk buat Penang, tak tawan. Okey, ni semua siapa yang berasa nak nikah dua abang mah. Ana? Tak boleh jangan nak buat pasal. Tak, kalau boleh aku nikah di negeri dah. Itu lagi teruk tu. Cerita dia semua. Lah, cerita bab hak ni semua pekat nak jalan seret selepa pun tanya macam mana belum nikah dah. Cantik duk cantik lagu tu. Sembang terah. Tak boleh. Dia wali raja pun raja wilayah hang saja. Hang tak boleh buat lajak wilayah Metang ni. Dia perlis sikit punya banyak tuan-tuan. Dia dapat di Thailand. Duk main kat nikah di belah Padang Besar ni. Tak boleh. Kecuali lah pak dia. Contoh pak budak perempuan tu, dia kata, ni saya wakil kat Haji untuk akad nikah anak saya. Saya tak ada nak balik ni. Betul ke? Baik. Saya akad nikah nak, akad nikah di Padang Besar contoh. Dia duduk di sana. Dia asal orang sana. Dia main ke sini untuk ziarah. Pak dia bagi wakalah wali. Pak dia wakil kepada dia untuk akad nikah. Itu tak apa. Ni kalau dia guna kuasa atas nama wali hakim ataupun wali raja, tak boleh. Dia wilayah dia sana, tak boleh duk pi habis semua negara, semua tempat dia, tak boleh. Sebab tu kena faham baik-baik elok dalam bab-bab tu. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita sambung sikit baca kitab 723. 723 ni cara ni baca kitab pun royup ni tuan-tuan. Elang-elang Baca tajuk saja yang Bang Imam pun hari ni lawak. Amboi Bang Imam pun hari ni. Tak apa. Kalau lagu tu tak apa, bagus bangga. Bagus. Tak apa. Elok. Soal jawab ni dia tambahlah, dia tambah betul. Lah ni dah lalang dah 7.23. Lagi beberapa minit saya buka untuk soalan saja. Kitab kita tengok Ustaz. Cantik tak sungguh. Soal jawab bagus juga. Saya dulu kalau kata di kuliah saya di Sarawak dulu. Moga Allah Ta'ala angkat musibah lah COVID ni cepat-cepat. Saya pun nak kena pergi tengok juga sekolah saya di sana. Saya dah buka juga pondok di sana dengan kawan-kawan di Bintulu tu. Jadi lama dah saya tak pergi tengok tu pasal kes COVID ni tu. Moga-moga Allah Ta'ala angkat musibah dengan segera nak kena pergi sana juga. Sebab saya kuliah di sana, kuliah bulanan. Setiap bulan saya akan terbang pergi sana. Sambil duk tengok pondok kami tu, sambil duk tengok sekolah kami tu, saya akan mengajak lah buka kitab dah di sana. Kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah Imam Abdullah Haddad rahimallahu taala. Kitab tu saya buka dah setengah dah. Jadi tak habis lagi. Okey nah. Jadi apa nama kita katakan harapnya Allah Taala angkat musibah tu dengan segeralah insya-Allah. Jadi di sana tu saya memang jenis buat macam tu. Jadi kita mengaji kebanyakan masa tu kita akan habis dengan soal jawab, ataupun ada masa ketika tu sehari tu kita tak buka kitab terus, kita buka soal jawab saja. Jadi bagus soal jawab ni, dia bagus. Cumanya jangan buat kerak. Nah, main mengajar ni soalan, main mengajar soalan, bukan katuk-katuk tak atas almari tu, bukan kita buat soal jawab terus. Tak. Jadi sekali-sekala macam ni cantik pun. Sekali-sekala macam ni cantik. Maksudnya setiap lagi kita ni, dalam kepala kita ni ada soalan, ada benda kita nak tanya. Tapi itu dia lah. Kadang-kadang kita tak ada tempat ataupun tak ada masa. Sebab tu jangan malu tanya. Malu tanya ni bukan kita kata apa. Hak tanya ni bukan kita rugi, tak ada rugi. Macam saya kata 3 benda tu. Ambil 2 hak awal. Tanya kerana kita nak tahu, tanya kerana untuk orang lain tahu. Sila. Kalau kita ada lagi soalan. Kalau tu kita tangguh saat kitab kita ni, insya-Allah kitab kita pun kita akan sambung sama juga dengan bahasan yang dulu, bukan tajuk baru. Bukan tajuk baru, tajuk yang ni juga berkenaan dengan sedekah ataupun ihsan. Jadi kita akan sebut juga nanti. Baik, sila. Kalau ada soalan lagi, silakan tuan-tuan. Kok soalan berapa lagi ke? Jadi kita nak baca hadis agak panjang ni. Silakan tuan-tuan. Ada? Bab capal pula dah. Tu dia bab capal ni lagu mana? Saya nak kata pun payahlah tuan-tuan ni. Dia benda ni minta maaf lah. Yang pertama, sebelum kita cerita hukum, kita cerita dulu perasaan. Sebelum kita cerita hukum, cerita perasaan dulu. Perasaan ni tuan-tuan, dia satu benda yang kita tak boleh elak. Satu benda yang kita tak boleh elak, satu benda yang kita tak boleh paksa. Perasaan. Sebab itu kita tengok berapa ramai orang yang buat tanda-tanda ni sebagai menunjukkan perasaan. Contoh. Telekom ke, ataupun kita katakan TNB ke apa ke. Kan?
Kadang-kadang dia ada lambang dia. Lambang kita katakan. Bila tengok kita tahu ni lambang apa. Bila tengok ni lambang apa. Lambang yang paling famous hari ni ialah lambang KWSP. Lambang tu pula tak ada orang buat kepiah. Cuba tengok KWSP buat lambang tengok. Lepas tu buah tak kepiah. Pasal ramai nak pakai tu. Buat syarat pula nak pergi buat permohonan apa-apa di KWSP kena pakai kepiah KWSP. Tobat hak beli ni 3-4. Dia lambang tu, lambang. Nah, kadang-kadang lambang ini menunjukkan kepada satu benda, dia ada hassasah, dia ada hubung kait dengan perasaan. Contoh, love tu. Pasal apa orang buat love tu? Lambang apa? Lambang cinta. Ataupun kita katakan sekolah, lambang sekolah. Kita katakan persatuan, lambang persatuan. Kan? Kalau kita tengok macam-macam benda tu menyebabkan lambang, dan lambang itu ada sensitiviti daripada setiap orang. Bahkan bukan setakat lambang, apa saja yang merujuk kepada satu-satu orang yang melibatkan perasaan, semua kira jadi elok. Contoh, tuan-tuan bisa dengar tak? Nak buat macam mana teringat sungguh-sungguh lah dekat dia. Tapi nak buat guna sepatutnya bulan 12 ni aku menikah dengan dia. Tapi ni Covid ni, makhluk Tuhan nama Covid ni lah. Contoh, kan? Tak boleh lagi. Itu ni nak pergi mana? Nak lalu depan rumah, boleh tengok atap rumah menjadi dah. Betul tak? Kan? Nak tengok atap rumah pun jadi dah. Boleh lepas rasa teringin, rasa teringat tu, boleh tengok lambang rumah sudah dah. Boleh tengok bumbung rumah sudah dah. Pasal apa jadi lagu tu? Perasaan. Maka dalam bab capal Nabi SAW ni, hak tak mau terima, silakan. Jangan salahkan orang. Hak nak terima, pakailah. Tapi jangan dupi buruk orang hak tak mau. Faham tak? Kalau nak cerita pasal hal berkenaan dengan capal Nabi, ada banyak kitab yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan capal Nabi. Bukan saya nak condemn siapa-siapa. Ni sampai duk pi habaq contoh kata, oh dia kalau kata capal ni Nabi kita nak kena buat capal, awak tak buat unta tu Unta lagi terang-terang Nabi pakai. Awak tak buat lambang unta, pergi bubuh tang kepiah, pergi bubuh tang sini, pergi bubuh tang ni, awak tak buat lambang. Daripada duk buah lambang unta banyak benang nak lukis, buah lambang korma. Kan? Buah lambang korma senang. Bukan cik besar mana pun besar tu ya. Awak tak buat lagu tu. Pasalnya benda-benda ni ada riwayat, ada yang kita sebutkan dalam hal-hal tersebut yang menunjukkan bahawasanya ada kemuliaan pada capal Nabi SAW. Ada kemuliaan pada rambut Nabi SAW. Tuan-tuan tahu, Nabi kalau cukur rambut tak ada sisa jatuh di bawah. Nabi kalau cukur rambut tak ada sisa jatuh di bawah. Semua sahabat pakai pedih ambil belakang. Tu. Maka capal ni ada menyertakan bahawasanya yang terlibat dalam kita katakan Isra' wal Mi'raj, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, sampai jumpa last sekali dalam, itu riwayat. Dan ulama-ulama yang menulis perbahasan berkenaan dengan pujian, berkenaan dengan capal ni pun bukan cerita ustaz pondok, ustaz mengaji Azhar 2-3 tahun. Muhaddis, ada yang disebutkan Al-Hafiz. Al-Hafiz ni tuan-tuan kena mengapai hadis 100,000 hadis paling kurang. 100,000. Kita duk main mengajar hadis 40 pun bukan kata tuan-tuan, hak ustaz pun tak mengapai hadis 40 tu. Kita ni komen hak tu guru mengajar ni, komen hak tu penulis-penulis kitab Al-Hafiz apa semua yang ni apa semua tu, komen tu serupa dia tu mengapai hadis semua dah. Sebab tu la ifrat wala tafriq. Jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Yang pulut tahan capal sampai nak bertumbuk ni, ni pun satu hal juga. Kawan tu tak terima capal. Hang tak boleh, tak terima capal, hang hina Nabi. Tu dia mai kok celah mana tak terima capal hina Nabi. Jangan pula sampai kita pula yang duk terima capal ni duk pergi pakai di piah ke, duk pakai di cap ke, duk pergi rena ke orang pula. Ni hang tak ada ke piah capal. Hang habis lah. Bagi esok mati tak ada sepakat lah. Tu dia. Mana boleh lebih kata begitu ke orang? Selagi mana benda tu tak cerak betul, tak pasti betul dalam bab akidah, tak pasti betul dalam bab ibadat, tak pasti betul yang konform. Tambah puak-puak salafi, puak-puak wahabi ni dia pun kata senang je. Selagi mana tak ada dalil Quran dengan hadis, terus ada kata benda tu boleh pahala. Contoh, kan? Ada kelebihan dia pun katakan siapa yang pegang ataupun bawa capal Nabi ni maka akan terhindar diri daripada musibah. Ada orang kata lagu tu. Okey, yang puak-puak yang berkerah sikit ni dia kata Nabi kata tang mana capal?
Nabi kata tak mana kata capal ni yang bawa lakaran capal Nabi ni boleh buat manfaat ataupun elak daripada musibah, tertolak dan bala. Mana ada? Tak ada saya cakap. Ni tu puak tu. Yang puak-puak yang kita katakan bawa ni pula, depa pun ada dalil, depa ada rujukan depa. So dalam bab-bab kecil ni tak usah duk bergaduh. Dalam bab kecil ni tak usah duk bergaduh. Hak nak pakai capal pakai. Hak tak mau pakai duk diam sudah. Hak pakai capal jangan duk hina orang. Nah, ni yang kita duk bergaduh pasal bab capal ni. Berapa ramai atas muka bumi Allah Taala ni hak tak pakai kasut kerana miskin, siapa ambil tahu? Bukan tekat pakai capal, kasut pun tak pakai. Siapa orang kita ambil tahu? Siapa orang kita ambil tahu? Ni baru ni ada adik-beradik kita, kawan-kawan kita 5 orang duk buat hantar makan ni. Tuan-tuan tahu depa hantar makan dengan apa? Jalan. Noh, macam lah ni Grab Food ke apa, Food Panda ke, Rimau Food ke apa ke, mampu pilih nama apa pun. Tuan-tuan tahu tak baru ni ada keluar 5 orang. Depa hantar apa barang lagu mana? Order masuk ni, pi beli barang, pi hantar dengan apa tuan-tuan? Jalan kaki. Pasal apa? Duit tak ada. Pasal apa? Lesen tak ada. Siapa orang yang duk fikir ambil? Seorang tu Seorang tu Ustaz Abid Liu lah turun pergi tengok ni pada mana? Lesen tak ada. Tak apa, kita beli gerek. Dapat gerek seorang satu. Ya. Allah Ta'ala lah gerek lipat gerek apa, Allah Allah saya tak tahu. Dia bagi gerek kat puak tu senang buat kerja. Siapa orang ni fikir? Tak ada siapa, orang tua tu seorang. Itu adalah dari Selangor, kes motor kena curi, alhamdulillah. Apa nama kerabat masa tu beli satu motor bagi. Tapi hak kita. Hak kita. Duk sembang bab capal Nabi. Akhlak Nabi hak pasal ambil tahu pasal orang-orang hak tak pakai capal, tak pakai kepiah, tak pakai kasut tu, siapa dia nak tolong fikir? Kadang-kadang ni tuan-tuan, minta maaf, kita terlalu buang masa untuk cari pasal dengan orang atas dunia. Kita terlalu banyak masa untuk buang pada satu benda yang kita tak ada faedah. Itu kita. Minta maaf. Kita kadang-kadang dengan adik-beradik kita, dengan kawan-kawan, kita sebenarnya kita sedang buang masa kalau kita bergaduh dengan mereka. Rugi. Kita sedang buang masa dalam, nanti kita ceritalah dalam bab kewangan, dalam bab sedekah ni, tajuk sedekah ni kita akan masuk lagi sekali. Tapi yang ni dalam bab kita sedekah bukan kepada manusia, tapi sedekah pada anjing. Nanti kita cerita. Ni hadis yang akan kita minggu ketiga tak ada nah. Minggu ketiga ganti dengan Ustaz Yusof. Ustaz Syafiq. Ya? Untuk bulan ni. Jadi minggu ketiga ni saya tak ada lah. Ganti dengan Ustaz Syafiq. Nanti bulan depan, tahun depan. Kira kuliah kita ni tangguh setahun. Tangguh setahun, tahun depan baru kita sambung mengaji pula. Jadi tuan-tuan rehat dululah setahun ni. Jadi tahun depan kita tunggu. Jadi dalam bab cepat tu bang, minta maaf cakaplah. Yang nak pakai silakan, yang tak mau pun silakan. Tapi jangan kita kata merendahkan salah seorang yang lain dan kita melepaskan tanggungjawab kita yang benda-benda yang lain. Saya rasa cukup sekali tu 735 orang. Ya. Yang kena tengkap naya. Saya pun tak ada nampak orang lain dah. Kalau kita nak kena tengkap dulu, dia orang tua ni lah. Dia surau Tok Imam. Pasal apa ni? Saya tak ada apa. Saya tanya Tok Imam kata terus. Ada modul orang tua tu. Dia ada tok panggil saya. Baik, tuan-tuan minta maaf, kalau ada salah silap terkasar bahasa. InsyaAllah nanti bulan depan, tahun depan lah, kita akan sambung balik kitab la taqran min ma'rufi syai'a ni dalam perbahasan dalam bab yang kita sebutkan, insyaAllah. Minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Kita jumpa pada lain kali insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allah rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadik wa zin fi yawni waj'alna wajhin fi dunya wal akhirati min al muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasan al fi'al wa ya mubdi'an bila mithal ya qa'iman bila dawalika alhamdulillah minna wa lak ashraf ala kulli wa sallallahu ala sayyidina wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.